Hai. Hai, Hai. Hello. Hello. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri pentunjukan Titus Got Talent dalam talian. Pandemik ini tidak akan menghalang kita untuk mencari bakat dalam kalian. Sekarang saya ingin memperkenalkan hakim pertandingan ini, iaitu Miss Agnes dan Miss Shereen. Selamat pagi semua. Selamat pagi, hai semua. Terima kasih. Sebelum kita bermula, ada beberapa peraturan dan undang-undang yang harus diikuti oleh para peserta. Peserta-peserta perlu membenarkan diri dan bakat sebelum memulakan persembahan anda. Jika semua tiada masalah lagi, kita akan bermula sekarang. Marilah kita menjumpa peserta pertama, Chun Ki Law. Selamat pagi para hakim pertandingan dan peserta. Nama saya Chun Ki Lau. Hari ini saya akan mempersembahkan lagu Adik Akau dan Mutu. Terima kasih Sharon. Sekarang marilah kita menantikan persembahan yang terakhir. Apakah prestasi yang akan dibawa kepada kita? Selamat pagi semua, nama saya Samantha. Hari ini saya akan mempersembahkan alat muzik tradisional Cina, iaitu erhu, dan lagu ini bernama River of Sorrow. Persembahan kamu memang menarik. Bolehkah kamu memperkenalkan alat muzik tersebut? Boleh. Erhu adalah alat muzik rentetan yang dijuluki sebagai biola versi Cina. Terdapat dua tali terletak di antara busur yang dibuat dari bulu dan bulu ekor kuda diletakkan di antara. Badan kayu biasanya dibuat dari kayu rosewood atau cendana merah. Erhu dapat ditelusuri sejak 1400 tahun yang lalu semasa dinasti Tang. Ia dikatakan bahawa erhu berasal dari suku nomad. Bermaksud dua dalam bahasa Mandarin yang merujuk kepada dua rentetan, dan hu bermaksud orang di luar China. Didapati bahawa pemuzik bernama Liu Tianhua mempunyai kesan yang signifikan dan dengan mempopularkan erhu. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk muzik dan membantu erhu menjadi instrumen yang dapat dimainkan secara solo dengan komposisinya The Sound of Agony. Erhu terkenal kerana dapat menghasilkan bunyi yang dipenuhi dengan emosi dan pelbagai suaranya. Keterangan ini amat jelas dan saya mula mengambil perhatian dalam mengetahui lebih mendalam lagi tentang alat muzik tradisi orang Cina. Adakah sesiapa yang juga tahu alat muzik tradisi Cina yang lain? Saya tahu sedikit lah tentang ersian sebab nenek saya pernah memberitahu saya lah. Jadi ersian berasal dari kategori yang sama dengan erhu dan ia diklasifikasikan sebagai instrumen dua rentetan. Berbanding dengan erhu, ia lebih pendek dan menghasilkan nada hidung yang lebih tinggi. Pemain ersian mengadakan cara kedudukan yang unik supaya mereka boleh menghasilkan muzik yang indah. Mereka akan duduk bersila dan memegang ersian tegak dengan resonator terletak di paha kiri. Oleh itu, ersian akan dimainkan secara eksklusif oleh lelaki lah sebab memerlukan kekuatan. Ersian dibuat dengan pelbagai bahan seperti kayu keras, buloh dan boleh dihiasi dengan kepala naga. Tidak diketahui masa ersian dibuatlah.
namun ia dibahagikan dengan instrumen lain ketika dinasti Qing. Oh, begitu. Saya juga tahu sedikit tentang guzheng. Guzheng adalah salah satu instrumen tradisional Cina yang paling terkenal tergolong dalam keluarga alat muzik rentetan. Guzheng pertama ditemui pada zaman berperang dan menjadi terkenal semasa dinasti Qing. Pada mulanya, guzheng kuno hanya mempunyai 12 tali dan kemudian berkembang menjadi 18 tali. Pada tahun 1961, Xi Zhenghao bersama dengan Wang Xunzi memperkenalkan guzheng dengan 21 tali dan tali sisir berbentuk S. Pada zaman moden, guzheng dengan tali 21 adalah guzheng yang paling biasa digunakan. Tali guzheng pada awalnya dibuat dari sutra yang dipintal, tetapi kebanyakan pelakon kini menggunakan tali yang diperbuat daripada keluli dengan nilon. Guqing terkenal sebagai alat muzik Cina yang paling klasik dengan sejarah lebih daripada 3,000 tahun. Ia mempunyai sejarah yang paling didokumentasikan, terpelihara terbaik antara semua instrumen dari China. Terdapat banyak bahan sastra dan maklumat mengenai Guqing. Dengan itu, Guqing selalu disebut sebagai alat pilihan para pendera dan sastrawan. Sebagai contoh, Confucius adalah seorang yang hebat dalam instrumen ini. Tuan besar lain yang terkenal adalah jikong yang merupakan salah satu dari 7 orang-orang tumbuhan bambu. Selain itu, pipa juga terkenal di China sejak dinasti Tang. Pipa mempunyai 4 tali pada badan berbentuk pier dan leher yang rapuh. Ia dimainkan dengan memetik seperti gitar, tetapi dipegang tegak dengan pangkal di pangkuan dan leher di bahu pemain. Salah satu pemain pipa yang terkenal ialah Zhang Shuang. Sebagai pemain pipa yang terkenal, dia mempraktikkan konsep muzik rakyat baru sendiri di 12 Girls Band. Mereka menggunakan banyak lagu tradisional seperti Embark on All Sides dan The Spring Snow yang menggabungkan unsur dan instrumen muzik timur dan barat. Wow, hebatnya kamu semua. Kamu semua mengenali banyak alat muzik yang Cina tradisi, serta mengetahui sejarah dan perancangan. Saya juga mengenali alat muzik reed berkayu seperti ti. Ti juga dikenali sebagai dizi, berasal dari sekitar abad ke-5 SM. Ti adalah alat muzik tradisional Cina yang biasa digunakan dalam muzik rakyat Cina, opera Cina dan orkestra Cina. Terdapat 2 jenis utama ti, iaitu qu ti dan pang ti. Badan ti mempunyai 6 lubang jari dengan jarak tetap. Ti sering dimainkan dengan pelbagai teknik seperti pernafasan melingkar, nota timbul dan harmoni. Teknik-teknik tersebut perlu rajin dilatih untuk menyempurnakannya. Lagu ti yang terkenal termasuk The Golden Trembling Willows dan Joyous Meeting. Betul tu, bukan itu sahaja. Suana juga diklasifikasikan sebagai instrumen reed berkayu-kayu. Bulu disambungkan ke badan kayu yang dibalut dengan tiup tembaga yang mempunyai lubang sebenar ke depan dan 1 lubang di bahagian belakang. Loceng kuningan juga diletakkan di dalam instrumen yang menghasilkan suara suana. Suana diduga berasal dari Timur Tengah, di mana nama suana berasal dari kata Arab iaitu zurna. Alat yang serupa dengan suana pertama kali digambarkan dengan gua-gua Buddha di Kizil sekitar abad ke-5. Ia kemudian berkembang menjadi suana yang kita kenal hari ini, sekitar abad ke-15 hingga ke-16 semasa dinasti Ming. Ia terkenal dengan suaranya yang kuat. Ini menjadikan suana sangat terkenal di kalangan tentera kerana tentera responsif terhadap suara-suana sebagai motivasi. Kini dapat dilihat dimainkan di orkestra Cina dan biasanya dimainkan bersama dengan instrumen di dan sheng. Terima kasih. Oh, inilah kategori instrumen reed berkayu-kayu. Keterangan menarik. Ada sesiapa lagi yang mengenali kategori yang lain? Saya telah melihat rakan saya bermain yangqin. Yangqin dikategori sebagai suatu alat perkusi. Yangqin berbentuk trapezium dan mempunyai 4 hingga 5 tali. Tali tersebut diletakkan di puncak dan rongga yang menimbulkan ketegangan dan menghasilkan bunyi.
Alat muzik ini berasal dari Timur Tengah dan telah dibawa ke China melalui perdagangan pada abad ke-17. Ia juga dikatakan bahawa ia dibawa oleh pedagang Eropah semasa dinasti Ming. Walaupun asalnya tidak jelas, alat instrumen Yangqin itu terkenal di seluruh China, bahkan sampai ke wilayah yang jauh seperti Tibet dan Xinjiang. Alat muzik ini juga popular pada zaman moden hari ini, yang biasa digunakan di orkestra Cina. Bukan itu saja. Yunlo juga dikategorikan dalam alat perkusi dan terdiri daripada 10 gong gangsa yang berbeza dalam ukuran dan ketebalan untuk memberikan nada yang berbeza. Gong bulat digantung pada bingkai kayu sesuai dengan nada mereka, manakala palu kecilnya digunakan untuk menyerang gong. Baru pada abad ke-18 ketika Yunlo digunakan untuk upacara peribadi seperti majlis perkahwinan dan upacara pengajian. Pada pertengahan abad ke-20 pula, Yunlo diperluas menjadi 24 atau lebih gong yang dipukul dengan 22 palu dan digunakan di orkestra besar. Terima kasih untuk berkongsi pengetahuan tentang alat tradisional Cina dan sekarang kami akan membincangkan hasilnya untuk pertandingan hari ini. Tolong beri kami sedikit masa untuk berbincang. A little longer than a few minutes later. Keputusan ini sudah dalam tangan saya. Dan pemenang adalah Samantha. Wow, syabas. Marilah kita menjemput Miss Agnes untuk memberikan ulasan. Kami berpendapat bahawa persembahan anda sangat menarik dan kami berharap alat muzik tradisi ini dan tradisi semua kaum dapat diwarisi kepada generasi seterusnya. Saya sangat setuju dengan Agnes. Terima kasih kepada semua peserta yang menyertai pertandingan ini. Sampai sini sahaja pertandingan Titans Got Talent. Stay safe and take care, everyone. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you.